Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Izin Faris dalam Assalamualaikum Subuh. Kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al-Hijrah 6 Julai 2023 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1444 Hijrah. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita nak berada di penghujung tahun Hijri, dah nak masuk pada awal Muharram. Mudah-mudahan tahun ini memberikan sedikit manfaat buat kita insya-Allah dan kita gunakan masa kita sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ini kita nak berbicara berkaitan dengan komunikasi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar Nabi sallallahu antara yang memberikan dan menunjukkan akhlak yang baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi menyebutkan bahawa aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak kamu semua. Tapi kita nak tahu pagi ini berkaitan dengan cara Rasulullah berkata-kata, berkomunikasi. Kita bawakan kepada anda ahli panel yang tidak asing lagi dengan kita di TV Al-Hijrah, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof yang merupakan ikon peyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bertemu kita lagi Ustaz. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan pagi ni Ustaz, okey ke? Alhamdulillah. Lancar sekali. Lancar sekali. Pagi-pagi tak jam sangatlah Ustaz. Belum. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak start berbicara berkaitan dengan komunikasi cara Rasulullah. Mungkin pada awal ni Ustaz boleh ceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pendekatan dalam berkomunikasi dan juga memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Silakan Ustaz. Terima kasih pada saudara dan juga semua sahabat yang bersama dengan kita pada pagi yang bahagia ini. Sebenarnya seperti yang disebut tadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tanggungjawab dan peranan besarnya ialah liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk aku menyempurnakan akhlak. Dari kata-kata Nabi itu sendiri pun sudah menjelaskan bahawa itulah cara Rasulullah berkomunikasi. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila Nabi cerita tentang kenapa baginda dibangkitkan, Nabi gunakan perkataan liutammima, untuk saya sempurnakan. Seolah-olah Nabi tidak menolak akhlak sebahagian manusia, ada yang baik, ada yang tak baik. Nabi tak kata aku yang membawa akhlak, tapi Nabi kata aku menyempurnakan. Itu sifat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkomunikasi sendiri, Nabi tunjukkan sifat tawaduknya, tidak membesar diri dan tidak berbangga-bangga kepada keupayaan yang ada kepada baginda. Dan sebelum Nabi dibangkit menjadi Nabi pun, orang dah kenal Nabi itu ialah Al-Amin. Al-Amin, orang yang amanah. Ini memberi gambaran yang sangat jelas. Teras kepada komunikasi ini ialah amanah. Orang yang baik, orang yang jujur. Sebab komunikasi ini bukan dalam bentuk lakonan, dibuat-buat. Bila lakonan, bila dibuat-buat, ia tidak memberi kesan yang besar kepada pendengar. Sebab tak ikhlas pun. Hanya dalam bentuk lakonan, dibuat-buat saja. Tetapi apa yang dipamerkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang original yang datang dari Rasulullah SAW. Antara ciri komunikasi Nabi ialah Nabi bercakap secara jelas. Sepatah. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Kalau kita nak komunikasi ni, biar jelas. Satu-satu. Jangan gelabah, kata orang. Jangan gelabah, jangan. Jangan laju. Sebab bila laju, bila gelabah, orang tak boleh nak tangkap apa yang kita ucapkan. Kita ambil contoh apa yang disebut oleh seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah, yang dia cerita waktu dia kecil. Dia dibimbing oleh Nabi SAW dan kata beliau, biasalah waktu kecil ni kalau makan tu kadang-kadang makan tak ambil makan yang pinggan yang dekat, ambil yang jauh. Dia agak gelonjor budak-budak. Siapa pun begitu kan. Jadi bila dilihat oleh Nabi, apa kata Nabi? Nabi kata begini, ya ghulam sammillah
wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi, wahai anakku, bacalah bismillah. Kalau makan tu bacalah bismillah. Dan makanlah guna tangan kanan. Dan makanlah apa yang paling dekat dengan kamu. Subhanallah, ini komunikasi Nabi. Pertama, Nabi tidak membuat teguran kepada anak ini. Nabi tak kata, kenapalah kamu berebut, kenapalah kamu tak sebut bismillah, kenapalah kamu ambil makanan yang jauh dahulu. Nabi tak tegur begitu. Nabi terus kepada apa yang ingin Nabi sampaikan. Maksudnya untuk anak-anak pun Nabi jaga hati. Macam kita lah. Kalau orang tegur kita dengan menyebut kesalahan-kesalahan kita, kita rasa lain macam. Ya, betul orang ni. Tapi kalau terus tanpa menyebut nama, kita akan rasa, oh, sangat hikmah teguran yang dibuat oleh seseorang kepada kita. Jadi Nabi tidak menunjukkan ataupun menzahirkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dia communicate. Tapi Nabi terus memberi teguran yang sangat cermat, sangat halus. Pertama Nabi gunakan ya gulam, wahai anakku. Maksudnya kalau kita nak panggil orang, panggillah panggilan yang baik. Tuan, puan, saudara, saudari. Tak boleh main macam tu. Tak boleh, kerana komunikasi Nabi mengajar kita mesti panggil perkataan-perkataan yang baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran sebagai contoh, yang kita semua tahu, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Nabi SAW itu ialah Al-Quran. Kita akan tengok dialog yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ibrahim gunakan ya bunayya. Ya bunayya. Begitu juga Luqmanul Hakim gunakan ya bunayya, wahai anakku. Maksudnya panggilan itu panggilan yang baik. Yang kedua, komunikasi Nabi ini ialah Nabi dia tidak menyebut kelebihan-kelebihan, keagungan-keagungan, kehebatan-kehebatan. Sehingga pernah satu hari, Nabi apabila menceritakan kelebihan sahabat-sahabat, Nabi orang tanya, engkau pula ya Rasulullah macam mana? Kamu ni macam mana? Tadi kamu sebut tentang kehebatan sahabat-sahabat ni. Kamu sendiri ni macam mana? Nabi kata, ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya ni salah seorang daripada orang Islam saja. Allahu akbar. Tawaduknya. Tawaduk. Semua orang tahu Muhammad Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah, orang yang diangkat, dibangkitkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, kita lihat komunikasi Nabi ini, Nabi tidak membalas ucapan yang kasar, ucapan yang kita kata yang boleh mengguris hati dengan Nabi balas balik. Kisah yang masyhur antaranya ialah pernah satu ketika orang Yahudi datang jumpa Rasulullah SAW, dan mereka bila jumpa Nabi ni mereka kata assalamu alaik. Assam ni maksudnya binasa, jahannam lah. Kasar perkataan tu. Assalamu alaik. Jadi ketika itu yang ada di sebelah Nabi ialah isteri baginda SAW, yang mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, alaikumussalam wal la'nah. Yang celaka, yang laknat ni bukan Nabi lah, tapi kamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Nabi kata, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah ini rafiqun, maha lembut, dan Allah ini sukakan kelembutan pada semua perkara, pada semua urusan. Ini menunjukkan bagaimana Nabi mengajar kepada kita teknik-teknik kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan bila kita membicarakan tajuk ini, kita rasa sangat-sangat beruntung
Kerana selain daripada Nabi mengajar kepada kita tentang Islam, tentang akidah, tentang ibadat mahdah, ibadat seperti solat, sembahyang, puasa dan sebagainya, satu yang Nabi tinggalkan juga kepada kita ialah teknik-teknik berkomunikasi yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Saya kira itu tak puas kita dengar tentang kisah Nabi SAW berbicara, berkomunikasi walaupun dengan musuh, Ustaz. Betul. Maknanya ada kebaikan kalau kita menelusuri sirah Nabi SAW. Tapi kita nak cerita juga berkaitan dengan kalau zaman ni macam mana, Ustaz? Kita nak tegur orang yang buat salah. Tapi kita nak beristirahat dulu, Ustaz. Ketika insyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh. Pagi ini kita berbicara berkaitan dengan komunikasi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Kita dah cerita berkaitan dengan bagaimana cara komunikasi Rasulullah, dan kita tahu tadi dengan musuh pun Nabi boleh bercakap dengan percakapan yang baik, yang tidak mengguriskan hati. Tapi Ustaz, kalau zaman kita ni lah, nak kaitkan dengan zaman kita ni, ada orang yang mungkin buat maksiat, mungkin salah laku dia. Macam mana cara untuk yang terbaik kita nak tegur mereka, Ustaz? Silakan. Baik, kesalahan yang dibuat tetap kesalahan, dosa tetap dosa. Cuma bagaimana kita nak berurusan, kita nak bermuamalah, kita mahu memberi teguran kepada orang yang melakukan kesalahan. Yang pertama, ini penting, kita kena beri nasihat ini bila diminta. Ya. Kalau orang tak minta apa-apa, jangan terus kita pergi beri nasihat. Sebab akan berlaku penolakan. Sebab dia tak minta pun. Kamu siapa? Seolah-olahnya begitu. Justru itu kalau kita lihat, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa ni, dia tak boleh kita melakukan serangan. Hari ni orang suka serang orang. Sebab dengan sosial media yang ada tu, dia lihat setiap orang tu semua tak kena. Allah. Bila tak kena, dia akan memberi serangan yang kadang-kadang orang yang melakukan dosa tu sampai ke peringkat dia kata, sibuk pula. Tak apalah, kepada aku, suka aku lah. Aku punya kan? Aku punya. Jadi sayanglah. Sebab itu kita nak sebut di sini bahawa kita kalau nak memberi dorongan, nak beri nasihat, ya kita kena luangkan masa bersama orang yang kita ingin beri dorongan ataupun kita beri nasihat. Yang kedua, kita mulakan dengan hikmah, bukan serangan. Kita kena bercakap dengan nada yang baik, dengan nada yang
penuh kasih sayang. Sebabnya begini, kita yang beri pandangan, kita yang beri nasihat ni pun, kita bukan sempurna pun. Kita pun banyak dosa, kita pun banyak kesalahan. Mungkin kesalahan dia bentuk itu, tapi kita pun ada kesalahan. Jadi kita kena ingat ketika kita beri pandangan, ketika kita beri nasihat, kita bukan maksum. Kita ada kekurangan. Jadi kita dengan itu kita akan berikan dengan hikmah. Dan yang ketiga, jangan kita buruk sangka. Antara bentuk buruk sangka, susah dah dia nak berubah, umur dia dah 50. Siapa kata umur 50 tak boleh berubah? Siapa kata umur 70 tak boleh berubah? Perubahan ini ialah perubahan yang mesti dilakukan oleh seseorang, dan kita kena ingat hidayah petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita kena melihat balik cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nasihat, beri panduan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya ialah kisah yang pernah berlaku kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud satu hari datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya soalan begini. Soalannya, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah Ta'ala cinta? Jadi Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Semayang dalam waktunya, di awal waktulah. Yang kedua, Ibnu Mas'ud tanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, birrul walidain. Kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Thumma ayu, apa lagi ya Rasulullah? Maka kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ialah bila ditanya oleh Ibnu Mas'ud, Nabi bagi kategori begitu, 1, 2, 3. Yang menariknya saudara, ada kalanya Nabi terus menjawab, apakah amalan yang paling baik? Nabi kata birrul walidaini. Maknanya setiap soalan yang ditanya oleh sahabat itu tak sama jawapan Nabi. Maknanya Nabi jawab keperluan orang itu. Apa yang mesti diperlukan oleh orang tersebut. Yang keduanya, kita kalau komunikasi ni, kita beri nasihat ini, mesti kita beri pilihan. Kalau nak buat baik, mesti ada pilihan-pilihan yang perlu dibuat. Dan sudah tentu di antara bentuk-bentuk kebaikan yang boleh kita buat dalam hidup kita ini ialah kita berbuat baik kepada anak yatim. Kita menyantuni anak yatim. Justru itu kita di Peyatim ni kita ada satu projek besar, dan projek ini tak mampu kami buat seorang, kami buat sendiri, tetapi memerlukan dukungan daripada masyarakat. Iaitu kita ingin membina Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN yang bertempat di Dungun, Terengganu. Tujuan paling besar di sini ialah kita nampak begini. Untuk memperbaiki nasib anak-anak yatim, mengubah mereka ni, jalan yang paling mudah, jalan yang paling singkat ialah melalui pendidikan. Ini fakta yang tak boleh kita sangkal. Melalui pendidikan, perubahan boleh dibuat kepada asnaf, kepada anak yatim. Jadi, projek kita ini, kita nak memberi pendidikan, pusat pendidikan, dan dalam pusat pendidikan itu, kita akan bina masjid. Jadi sebenarnya kita nak ajak masyarakat kita semua sekali untuk sama-sama membantu pembinaan akademi ini untuk kita bantu anak-anak yatim. Dan saya percaya insya-Allah ini di antara usaha yang kita sebut sebagai amal al-khair. Amal kebajikan yang boleh kita buat. Sebab cara kita nak berbakti, cara kita nak buat kebaikan itu pelbagai cara. Antaranya ialah dengan cara kita berbuat baik kepada anak yatim. Dan kita percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, saya dan juga orang yang menjaga anak yatim kahataini, seperti begini. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan bila kita bercakap tentang siri-siri dalam kita bersama dengan Nabi, mengenal Nabi ni, termasuk dalam komunikasi kita, cara Nabi komunikasi ni, kita juga nak belajar macam mana Nabi memberi tarbiyah
Nabi memberi pendidikan kepada anak-anak yatim. Dan takdir Allah berlaku ialah Nabi ni lahir sebagai anak yatim. Allah. Bahkan tak lama selepas itu, Nabi jadi anak yatim piatu. Jadi bila Nabi bercakap, Nabi melayan anak yatim ni, dia betul-betul menggambarkan isi hati Rasulullah SAW sebab Nabi pernah melaluinya. Dia rasa Ustaz. Dia dapat rasa, dia beza orang yang pernah rasa dengan orang tak tahu apa ni. Nabi pernah rasa, sebab itu dalam perjuangan Nabi sendiri, antara agenda besar yang Nabi bawa ialah menyantuni anak-anak yatim. Dan saya selalu sebut bahawa kalau kita nak faham apakah amalan-amalan yang perlu diutamakan dalam hidup ni, sebab macam saya kata tadi, amal baik ni banyak. Caranya ialah kita melihat Quran tu banyak tak berbicara tentang isu itu. Kalau Al-Quran banyak berbicara tentang isu itu, maksudnya penting. Contoh, isu anak yatim ni, banyak sekali ayat Quran yang menceritakan tentang berbuat baik kepada anak yatim, yang digunakan al-yatama, anak yatim. Yang kedua, banyak sekali ayat Quran yang memberi teguran keras kepada orang tidak mengurus dengan amanah harta anak-anak yatim. Makan harta anak yatim. Maksudnya apa? Maksudnya di situ ialah Allah ataupun Nabi beri isyarat kita perlu memberi yang terbaik kepada anak-anak yatim. Justru saya mengajak kepada saudara-saudari supaya kita menyumbang kepada pembinaan Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN ini, seperti mana nombor yang tertera di kaca TV anda. Mudah-mudahan insya-Allah ini asbab untuk kita dapat kebaikan pada hari ini. Asbab kita niatkan juga supaya pahala yang kita infak hari ini itu sampai juga kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Saya fikir inilah cara yang terbaik dalam hidup kita untuk kita melakukan amalan solihah, amal-amal soleh, dan saya dan juga kami mendoakan agar orang yang infak pada hari ini diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kata malaikat, berikanlah kepada orang yang berinfak itu khalafa, iaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira satu benda yang penting pagi ini untuk kita berbicara berkaitan dengan komunikasi cara Rasulullah dan juga berbuat baik kepada anak yatim, dan kita doakan juga agar urusan-urusan yatim untuk nak apiak ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Ada masa kita jumpa lagi nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, sekejap saja lagi kita akan berada dalam Assalamualaikum. Kita nak cerita berkaitan dengan bagaimana hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat qada kita. Semuanya sekejap lagi pukul 7 nanti dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.